مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'. Bertemu lagi kita dalam bicara wanita, fiqh muslimah memahami haid, anjuran Lubna TV, insya-Allah siri yang ke-19 pada kali ini, yang kita akan bincang sambungan kepada ataupun penerusan kepada bab istihadah yang kita dah bincang dalam siri-siri yang telah lalu. Jadi untuk siri yang ke-19 kita akan sambung dalam tajuk kategori wanita istihadah, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai mustahadah. Wanita-wanita yang mengalami istihadah disebut sebagai mustahadah. Jadi perkara-perkara ini ataupun pembahagian kategori ini berdasarkan keadaan ataupun suasana wanita tu yang berbeza. Jadi untuk perbincangan siri yang ke-19 ni, insya-Allah ada 7 kategori ataupun 7 keadaan wanita yang istihadah, yang pembahagiannya berdasarkan keadaan ataupun suasana darah wanita tersebut sendiri. Sama ada, kalau pertama, wanita yang baru pertama kali mengalami istihadah dan dia dapat membezakannya. Ni bahagian ataupun kategori yang pertama, wanita tu baru pertama kali mengalami ataupun berlaku istihadah untuk dirinya, dan dia dapat membezakan dari segi, insya-Allah nanti kita akan bincang, sama ada dari tempoh hari ataupun dari segi jenis darah. Kemudian wanita yang pertama ni disebut sebagai, dalam bahasa Arab, mustahadatun mubtadi'atun mumayyizatun. Dia baru pertama kali tapi dia boleh membezakan. Untuk wanita yang kedua, wanita yang baru pertama kali keluar darah haid, darah istihadah, dan dia tidak dapat membezakan. Dia sendiri keliru, betul ke istihadah ni, macam mana? Ni perempuan ni dipanggil sebagai, kalau dalam bahasa Arab, mustahadah mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Dia sendiri tak ada nak beza, tapi confirm darah tu istihadah sebab masanya melebihi maksima haid ataupun maksima nifas. Kemudian yang ketiga, wanita yang sudah beradat ataupun yang dah biasa dan dia dapat membezakan, yakni diingat waktu keluar dan kadar darah. Ni untuk wanita yang ketiga, disebut dalam bahasa Arab mustahadah mu'tadatun mumayyizatun zakiratul waqti wal qadar. Dia ni dah biasa dah dan dia boleh bezakan. Dia tahu kalau gini darah istihadah, kalau gini untuk diri dia lah. Kadang-kadang dia tak boleh kata kalau darah yang macam darah duka tu istihadah ada. Kadang-kadang ada orang dia keluar darah pekat hitam macam darah haid juga, tapi dia luar daripada waktu haid. Jadi seatas seseorang wanita tu dia berbeza. Jadi untuk dia tu, dia dah biasa keluar macam tu, jadi dia tak boleh letak hukum kalau macam tu je istihadah, tidak. Ini wanita ketiga. Wanita yang keempat, wanita yang sudah beradat. Yang sudah beradat ni maksudnya dia
ditranslate muqtadah tu orang yang dah biasa mengalami. Dan dia tidak dapat membezakannya. Biasa mari kadang-kadang gening, kadang-kadang cair, kadang-kadang pekat, kadang-kadang sejang-sejang ada, kadang-kadang dia keluar banyak, kan? Keadaan tu berbeza. Kadang-kadang bau, kadang-kadang tak bau. Jadi dia sendiri pun keliru. Ini disebut sebagai perempuan yang mustahadah, muqtadah, ghairu mumayyizatin zakiratu li'adatiha qadaran wa waqtan. Ni perempuan yang keempat. Dia biasa dah, tapi lain-lain semua istihadah dia. Yang kelima, wanita yang sudah beradat, yang biasa dah mengalami tetapi hanya mengingati kadar darah dan lupa waktu kebiasaannya. Ni jenis perempuan yang kelima. Disebut dalam bahasa Arab mustahadah, muqtadah, ghairu mumayyizatin zakiratun li'adatiha qadaran wa nasiyatun waqtan. Al-mutahayyirah tahayyuran nisbiyan. Ni wanita yang kelima. Dia biasa mari dah. Tapi dia ingat qada darah je. Biasa kalau istihadah ni dia mari dalam 2-3 hari je. Tapi keadaan ataupun dia lupa waktu kebiasaannya. Ni orang yang kelima. Nanti kita hurai satu persatu. Jenis-jenis ataupun suasana wanita-wanita ni. Kemudian yang keenam, wanita yang sudah beradat, biasa dah, tetapi hanya mengingati waktu keluar darah dan lupa kadar kebiasaannya. Dia tahu memang dia kalau setiap bulan ataupun contohnya tengah tahun, dia akan berlaku istihadah untuk diri dia. Tapi dia tak ingat berapa hari. Ini untuk perempuan yang keenam. Disebut dalam bahasa Arab mustahadah, muqtadah, ghairu mumayyizatin zakiratun li'adatiha waqtan wa nasiyatun qadaran. Al-mutahayyirah tahayyuran nisbiyan. Wanita ni biasa dah. Cuma dia dah ingat biasanya berapa hari. Kemudian yang ketujuh, wanita yang sudah beradat tetapi tidak dapat membezakannya kerana lupa waktu keluar dan kadar darah. Ini juga termasuk dalam wanita yang ataupun pembahagian kategori wanita-wanita yang mengalami istihadah. Bahasa Arab sebut mustahadah, muqtadah, ghairu mumayyizatin nasiyatun li'adatiha qadaran wa waqtan. Al-mutahayyiratu tahayyuran mutlaqan. Memang dia lupa. Biasa dah tapi lupa belaka. Lupa waktu keluar. Atau pernah dah istihadah? Pernah. Tapi bila? Tak tahu. Tak ingat. Jadi sebab itulah sebagaimana permulaan kita bincang dulu bahik. Permulaan masa kita dulu saya kata antaranya wajib kita tulis. Bila mula hari haid kita datang. Atau bila kita mandi wajib. Sebab kita tak tahu perkara ni akan jadi rujukan kita apabila berlaku masalah. Kita tak tahu mungkin kita tak pernah istihadah ataupun pernah ada istihadah tapi tak ingat sebab apa? Sebab tak ada tulis. Jadi kita kena cakna untuk diri kita. Dan sebahagian ada ustazah dan ustaz-ustaz tersebut dia kata suami pun kena ambil cakna. Taklah awak rehat pula. Itu masalah kan. Baru ni baru rehat. Dia tak tahu. Ataupun kalau dalam keadaan-keadaan tertentu takkanlah cepat sangat dia tu. Tadi subuh mayang dia suruh rehat dah. Maknanya rehat ni bukan mesti jatuh rebuh golek baru rehat. Maknanya dia kadang-kadang perkara yang kita rasa macam tu tapi sebab bila melibatkan haid sebab dia akan melibatkan ibadah. Jadi 7 golongan ataupun 7 kategori wanita yang mengalami istihadah dalam keadaan yang berbeza-beza. Jadi kalau yang pertama tadi tu memang tidak pernah mengalami istihadah. Tu kali pertama. Jadi untuk orang yang macam ni, untuk wanita yang macam ni, insya-Allah hari ni kita bincang dengan kesempatan masa yang ada ni. Wanita yang pertama kali didatangi istihadah. Jadi sebut sebagaimana yang saya sebut tadilah mustahadah, mubtadi'atun, mumayyizah.
Dia pertama kali mari haid, mari istihadah, berlaku istihadah. Kemudian darah tu melebihi 15 hari. Ini bagi yang mengalami keluar lebih pada 15 hari lah ni. Dan ia menunjukkan nanti saya baca, ialah wanita ni ialah wanita yang baru pertama kali melihat darah keluar. Kemudian darah itu keluar melebihi 15 hari. Ini menunjukkan dia sedang berhaid dan juga mengalami istihadah. Jadi hari pertama hingga hari yang ke-15 tu clear lah. Itulah masa haid yang paling lama. Namun dia tidak dapat mengenal pasti dan membezakan jenis-jenis darah tersebut. Jadi kita dah bincang dulu jenis-jenis darah, kan? Darah yang kuat, darah yang kurang kuat, dia ada step dia. Kalau darah yang kuat ni macam mana? Antaranya kita dah bincang dulu, darah tu bermula dengan warna hitam kalau dari segi warna dia. Kalau bau yang bau busuk. Kalau yang rasa keluar tu yang rasa ada panas, rasa macam ada haba, tu darah yang kuat. Lepas tu dia turun step yang kedua, dari segi color dia yang slow sikit ataupun yang rendah sikit, warna merah. Jadi kalau yang hitam tu memang paling power lah tu, merah. Lepas tu dia akan keluar turun pada coklat. Lepas tu dia kuning. Lepas tu yang terakhir tu dia macam air yang bercampur-campur dengan ataupun dalam keadaan keruh. Itu 5 step darah yang kita dah bincang dulu. Jadi untuk orang macam ni, dia keluar lebih pada 15 hari, kemudian dia dapat mengenal pasti dan membezakan jenis darah. Dia tahu kalau yang masa 1 hingga 15 hari dulu keluar dalam keadaan bentuk darah lah, tiba-tiba yang ni jadi hitam balik. Contoh, jadi hitam balik ni jenis darah yang kuat. Tapi sebab apa tak masuk dalam haid? Sebab lebih daripada 15 hari. Jadi kita tengok perbincangan. Hukum mustahadah mubtadi'ah mumayyizah ialah menjadikan darah kuat sebagai sebagai haid dan darah yang lemah sebagai istihadah, dengan syarat-syarat tamyiz yang tertera di hadapan nanti. Jadi orang yang macam ni 1 hingga 15 hari keluar darah yang merah biasa. Tiba-tiba hari yang ke-16 ataupun hari yang ke-17 keluar darah yang hitam, bau pun busuk, lepas tu rasa panas ketika keluar. Maka bagi orang yang macam ni, darah yang 1 hingga 15 bulan tu dikira sebagai darah yang tak kuat. Bila darah yang tak kuat akan ditutup, akan dikira, kalau istilah dalam tu mansuh, akan dihapuskan, akan dilupuskan dengan darah yang kuat. Jadi 1 hingga 15 tu bagi orang ni dikira sebagai orang yang 1 hingga 15 istihadah. Mana yang jadi haid? Hari yang ke-16 ataupun hari yang ke-17 baru. Sebab apa? Sebab masa hari 1 hingga hari 15 tu dia keluar kuning-kuning gitu je. Boleh saya rasa sahabat-sahabat boleh imagine. Contohnya seorang ni ataupun kita sendirilah 1 hingga 15 bulan didatangi darah dalam keadaan darah yang tak kuat, jenis darah yang tak kuat. Kadang-kadang dia merah sikit-sikit, kadang-kadang dia jadi kuning. Jadi kita tunggu sehingga 15 hari. Tiba-tiba selepas kita mandi hari yang ke-16, hari yang ke-17 didatangi dengan darah yang lebih kuat, darah yang warna hitam, darah yang warna merah yang terang. Lepas tu kita rasa pula rasa panas, rasa tak selesa dengan keadaan darah tu. Dan yang ketiga, ada bau pula darah tu. Maka hari yang pertama hingga hari yang ke-15 itu dikira istihadah. Yang ke-17 tu baru haid betul. Sebab apa? Dia darah kuat. Yang tu darah tak kuat. Jadi untuk perempuan yang macam ni, istihadah dia kat mana? 1 hingga 15. Yang dia duduk semayang sebab dia ingat haid tu. Hari yang ke-17 baru dikira haid. Jadi kena qada lah. Sebab apa? Sebab dia sendiri boleh bezakan jenis darah. Kalau jenis orang yang dok tahu ke tu, dia dok tahu mana darah mana. Dia orang ni kita masuk nanti ada bahagian ataupun kategori wanita yang lain lah, macam yang kita sebut tadi. Ini untuk kategori yang pertama. Jadi dia boleh bezakan dengan keadaan darah yang kuat ataupun darah yang lemah, jenis darah tersebut.
Contoh bagi wanita yang baru pertama kali datang haid dan kemudian mengalami istihadah. Ini orang yang pertama kali datang haid terus istihadah. Dia letakkan nama sini, Azizah baru pertama kali keluar darah haid, mubtadi'ah, tetapi kemudian dia mengalami istihadah. Walau bagaimanapun Azizah dapat membezakan, mumayyizah, dapat membezakan sifat darah yang keluar itu, yakni Azizah dapat membezakan di antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Azizah telah melihat bahawa darah yang kuat adalah berwarna hitam dan darah yang lemah berwarna merah, yakni lemah dinisbahkan kepada hitam. Jadi di sini bagi Azizah ni, dia buat contoh nama ni, dia pertama kali mari haid. Di sini mari haid pun pertama kali, kemudian terus mengalami istihadah. Tetapi Azizah ni dapat membezakan sifat darah yang keluar. Dia tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Maka hukum bagi wanita mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah ni, Azizah ni, berasaskan, berpandukan kepada darah yang kuat dan darah yang lemah. Maka darah yang kuat dihukumkan sebagai haid dan darah yang lemah pula dihukum sebagai istihadah. Sama ada darah yang kuat keluar terlebih dahulu atau darah yang lemah keluar terlebih dahulu, dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan nanti. Jadi perbahasan atau perbincangan berkenaan dengan Azizah ni berdasarkan dia sendiri tahu mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Ni kira orang yang tak pernah mengalami haid lagi ni. Mari haid kali pertama tu istihadah. Maknanya bagi dia pun boleh, dia sendiri ni dia tahu kalau yang merah dengan yang hitam ataupun yang pekat ni mana yang lebih lemah, mana yang lebih kuat. Jadi untuk orang ni, kalau dalam kitab ni siap dia bagi bagi apa, bagi tarikh, bagi contoh bagaimana perkiraan ni. Kalau di sini kata Azizah baru pertama kali melihat darah keluar dan darah tersebut keluar berterusan selama 20 hari. Bila 20 hari makna lebih pada 15 hari lah. 3 hari pertama berwarna hitam, yakni darah yang kuat, dan 17 darah merah, lemah sikit pada hitam lah, sebagaimana saya sebut tadi kan. Pertama hitam, lepas tu merah, lepas tu dia kuning, lepas tu dia kokok dia warna coklat ke arah kuning tu, maknanya merah yang sedikit terang lah, merah yang sedikit. Kalau yang pertama tu macam merah darah betul, lepas tu yang ketiga ni dia sedikit jadi kurang merah tu, kemudian kuning, kemudian keruh yang akhir, 5 tahap tu. Jadi darah yang keluar peringkat awal ialah darah yang disebut sini Azizah ni darah yang kuat, kemudian darah yang lemah. 3 hari pertama hitam, 17 hari seterusnya warna merah. Dalam masalah ini Azizah baru pertama kali mengalami keluar darah, tetapi dia dapat membezakan sifat darah sama ada kuat atau lemah dengan melihat kepada syarat tamyiz. Dia boleh membezakan yang mencukupi untuk dirinya. Oleh itu dia mestilah mengikut tamyiznya. Yang dia boleh beza itu, darah kuat dihukumkan sebagai haid, darah lemah sebagai istihadah. Maka dihukumkan 3 hari darah hitam ialah haid dan 17 darah merah ialah istihadah. Jadi dikira 3 hari je yang haid betul, yang 17 hari tu adalah istihadah. Kalau kita kira hak lebih tu baru istihadah. Ada. Kalau kita lah, kalau kita orang biasa ni kata dah lebih pada 15 hari, maknanya kalau 20 hari dah 5 hari tu kira istihadah kita tu. Tapi kalau ikut dalam perbahasan ni, sebab kih dia ni seorang yang pertama kali mari dan dia boleh bezakan, maka 3 hari saja untuk dia haid. Yang 17 hari lagi tu darah apa? Darah istihadah. Jadi dia tinggal sembahyang 17 hari tu dia kena qada lah. Ni bagi kih ataupun jenis ataupun kategori yang pertama. Sahabat-sahabat boleh nampak tak? Orang pertama kali kemudian didatangi haid, contoh yang dibawa sini 20 hari. Darah yang keluar tu 20 hari. Jadi untuk dia sendiri, dia tahu 3 hari pertama dulu warna hitam, 17 hari selepas tu warna merah.
Jadi dalam keadaan dia 3 hari yang pertama itu sahaja dikira haid. 17 hari lagi tu adalah darah istihadah. Sebab apa? Sebab melebihi tempoh haid. Bukan kata dah kita kira ginilah 15 hari tu haid belah ke 5 hari ke diam je. Kan 20 hari kan? 20 hari kita kata 15 hari tu semua haid, 5 hari tu je istihadah. Tidak. Ikut dalam kitab ni dan ikut perbahasan ulama yang tulis buku ni, 17 hari tu adalah istihadah. Sebab apa? Dibezakan dengan jenis darah. Kecuali lah memang di mari tu start daripada hari pertama sehingga 20 hari tu hitam je. Hak tu dia ada perbincangan lain. Nah, sekarang sebab jenis darah tu berbeza. Sebab tu untuk kita yang didatangi haid ataupun kita kena alert dengan anak-anak kita, kadang-kadang kita kena cakap. Kadang-kadang kalau dalam suasana ni kita dah sedar kata Umi 20 hari lah. Jadi start daripada 16 hari dulu tu dia mandi dah lah wajib. Sebab ingat dalam keadaan yang biasalah 1 hingga 15 haid kan. Lepas tu 5 hari lepas tu kira istihadah. Tidak sebenarnya, sebab kalau dia boleh bezakan, dia masuk dalam hukum ni. Kita tanya dia, hari pertama tu hitam ke merah? Kalau dia kata hari pertama sampai hari ke-10 hitam je. Terutama bagi anak-anak yang tak pernah didatangi haid. Jadi kalau macam kita lah, hatta saya sendiri pun, mana kita terlepas pandang dan ni kena istighfar. Kadang-kadang kita tak tahu anak kita apa. Kalau mari haid, kalau masalah dah lebih pada 15 hari tak ada masalah. Sekarang kalau lebih dah biasa lah, anak-anak remaja lah ni. Kalau mari haid tu kadang-kadang sampai 20 hari, 25 hari. Kalau untuk yang kena pada bahagian ataupun yang akan kita bincang sebanyak berapa tadi, 7 bahagian wanita tadi, termasuklah salah satu kalau dia istihadah. Dia tak akan keluar daripada yang 7 tadi. Jadi keadaan darah tu pun kita kena cakna. Berapa hari hitam, berapa hari merah, berapa hari kuning. Kuning pun kalau melebihi tu dikira istihadah. Ataupun tengok atas jenis darah tadi. Kalau kuning 3 hari, merah 4 hari, semua ada perkiraan dia. Jadi benda-benda gini sangat teliti sepatutnya kita ambil cakna. Jadi kalau yang dah lepas anak-anak kita, remaja kita, yang doktor yang di bawah tanggungjawab kita lah, maknanya kita lepas tu kita kena istighfar lah. Sebab benda ni melibatkan ibadah dia. Mungkin kadang-kadang kealpaan kita tu menjadikan dari segi solat dia tak sempurna, sebab tu akhlak dia tak molek. Kadang-kadang kita duk bincang sebab apa akhlak remaja sekarang ni, masalah sosial macam mana. Dia bermula dengan solat. Solat dalam keadaan tidak sempurna, penunaian solat tu dalam keadaan sempurna, maknanya sembahyang pun tak cukup. Kalau pengisian solat, wallahu alam lah. Ini peringkat kita pun masih dalam proses kan. Macam mana khusyuk dari segi awal waktu, dari segi berjemaah, dari segi kecanaan kita pada solat. Jadi semua benda ni dia akan mempengaruhi keadaan hidup manusia. Sebab as-salah ra'sul amal, amalan yang baik dia bermula dengan solat. Jadi kalau solat dalam keadaan yang sepatutnya solat pun tak solat, macam saya sebut tadi lah, kalau sepatutnya sepanjang umur kita 347 waktu sepatutnya kita solat, tiba-tiba 345 saja, 2 lagi tak cukup. Ditolak ibadah solat, maka ditolak segala ibadah lain. Apabila kita melakukan dalam keadaan yang tidak sebagaimana disebut, antaranya saya pun tak mari ayat tu, solat ni adalah ibadah yang maktuban, yang dah tertulis, yang kita boleh ambil buat lebih kurang. Sebab tu selagi akal ada, wajib menunaikan solat. Dan keadaan baring pun baring, dan keadaan dengan mata pun dengan mata. Sebab dia kira perhitungan solat tu sepanjang umur kita daripada balik sehingga kita mati. Bukan benda calang-calang, benda mudah-mudah yang melibatkan boleh kita consider dengan apa-apa. Nak banding dengan benda lain, kalau puasa kita tak sempat qada umpamanya dalam keadaan yang sepatutnya kita qada, anak-anak boleh qada tapi untuk solat tak ada. Anak-anak tak boleh qadakan untuk kita. Tapi kalau puasa contohnya mak mati, tinggal 10 hari dalam qada dalam keadaan selepas Ramadan tu dia sihat tapi duk qada lalu 10 hari, okey bagi. Anak ada 5 orang, okey ambil 2 hari seorang tolong qada. Ada mak. Waktu ada hukum tapi solat tak ada. Kita tak sayang tak ada. Dan kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Ni yang kita kena beri penekanan pada diri dan
anak-anak dan orang sekitar kita. Sangat penting, dan bermula daripada solat dalam keadaan tidak sempurna, solat yang tidak khusyuk, solat yang tidak menepati sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah, berlakulah kecelaruan dalam hidup kita dan masyarakat kita sekarang. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan sedikit perbincangan daripada kita. Jadi untuk perbincangan atau untuk sambungan kepada jenis-jenis keadaan-keadaan ataupun kategori wanita yang istihadah ni, yang pertama ni insya-Allah kita kemaskan lagi, kita detailkan lagi dalam perjumpaan kita yang seterusnya kerana masa tidak mengizinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kelapangan masa, keafiatan pada tubuh badan, dan seterusnya dipermudahkan kita untuk memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang istiqamah sehingga ke hujung usia kita menunaikan solat dalam keadaan yang dengan kemampuan yang kita ada. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما